Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya dalam rancangan ABC Tajaan Magen. Pencerita anda Muhammad Ehsan bin Khalid Jaafar. Pada hari ini saya nak kongsi sebuah buku yang bertajuk Sultan Muhammad Al-Fatih. Pemiliknya Afifah binti Abdul Aziz. Terima kasih kepada pemilik. Yang belakang sana jangan tidur dulu kerana ada banyak cerita menarik kita nak kongsikan dalam buku ni. Saya sangat mencadangkan buku ni kerana bukan saja jalan ceritanya mudah, tapi hanyalah setebal 324 muka surat. Jadi jangan lupa membaca selepas mendengar review daripada saya. Anda semua sudah bersedia untuk mendengar? Sudah bersedia? Okey, jom kita tengok apa yang ada dalam buku ni. Hadis Nabi yang berbunyi, Konstantinopel akan jatuh ke tangan seorang ketua yang baik, dengan rakyat yang baik, dengan raja yang baik. Itulah intipati daripada buku karya Abdul Latif Talib. Sejak zaman Nabi, sejak zaman Ali, semua pemimpin-pemimpin Islam telah cuba untuk menawan kota Konstantinopel, tetapi tidak berjaya. Pada zaman Sultan Murad, iaitu pada zaman Turki Uthmaniyah, ayah kepada Sultan Muhammad, dia juga telah cuba untuk menawan kota Konstantinopel dan gagal sekali lagi. Seorang syekh bernama Syekh Bayram telah menganggar, telah meramal bahawa anak yang akan dilahirkan oleh isterinya yang akan menawan kota Konstantinopel. Setelah anak itu lahir, dia dinamakan dengan nama Sultan Muhammad, bersempena dengan nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dari kecil, Sultan Muhammad telah dididik dengan ilmu agama dan ilmu peperangan. Tetapi dia ni anak yang degil. Kerana itu dia telah dipukul ketika kecil oleh gurunya, iaitu Syekh Bayram. Setelah dewasa, Sultan Muhammad menjadi seorang pemimpin yang bijak dan telah mengambil tahta pada umur 19 tahun setelah ayahnya Sultan Murad meninggal dunia. Berlandaskan, bersandarkan pada hadis Nabi, Sultan Muhammad telah memastikan rakyatnya hidup dalam keadaan sejahtera dan berkebajikan. Mana? Dia mengambil inisiatif, dia mengambil nilai murni daripada Sultan Umar Al-Khattab dengan menyamar menjadi rakyat biasa untuk mendengar keluhan rakyat. Dia juga memastikan orang miskin memuliakan tamu dan orang kaya tidak meminggirkan yang tidak berkemampuan. Baik tak? Baik. Itu baru dalam keadaan rakyat. Macam mana dengan tentera? Dia memastikan hanya tentera-tentera yang soleh yang terpilih untuk menawan kota Konstantinopel. Dalam usaha untuk menakluk kota Konstantinopel, dia menggunakan strategi-strategi yang menarik, khususnya berlandaskan daripada Nabi Muhammad sendiri. Contohnya, yang pertama, memecahkan tentera kepada beberapa kumpulan. Yang kedua, tidak menggunakan laluan biasa dalam menyerang kota Konstantinopel. Dan yang ketiga, dia telah mendapatkan bantuan daripada seorang pemuda bernama Urban untuk membina meriam bagi melawan rakyat, menawan kota Konstantinopel. Yang paling menarik, dia telah membolehkan kapal berlayar di atas daratan. Mengikut kata-kata filosofi orang-orang di Konstantinopel, akan tewaslah kota Konstantinopel akibat 3 benda: berlayarnya kapal di atas daratan, pecahnya patung Maryam, dan gereja Anna Sophia disampar peti. Anna Sophia disampar peti. Okey. Jadi sebelum saya akhirkan cerita saya pada hari ini, okey, sekejap, sebenarnya sebelum soalan tu nak bagi korang screenshot daripada buku ni. Nak dengar ke? Okey, kita tengok babak yang satu yang menarik. Babak 1. Saya namakan anak ini Muhammad. Semoga dia mendapat berkat seperti nama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beritahu Sultan Murad kepada penghuni istana. Babak 2. Tidaklah kami pernah melihat ataupun mendengar hal ajaib seperti ini. Muhammad Al-Fatih menukar daratan menjadi lautan, melayarkan kapalnya di puncak gunung dan bukan di ombak lautan. Sesungguhnya Muhammad Al-Fatih dengan usahanya ini mengatasi Alexander the Great, pakar sejarah Byzantine. Jadi anda semua jangan lepaskan peluang ini. Ketahui siapakah Urban, siapakah yang membina meriam tersebut, bagaimana
Sultan Muhammad Al-Fatih melayarkan kapal di atas lautan dengan membaca buku ini. Jangan lupa untuk menghubungi Ahmad di talian 0114 104 4634. Sekali lagi 0114 104 4634. Ketemu lagi dalam edisi yang lain bersama saya Muhammad Islami Khalid Zafar. Sekian, Assalamualaikum. Awal suruhan ialah membaca, menuntut ilmu di seluruh budaya.